Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PTPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik semua di rumah? Okey, sihat? Dah sedia untuk belajar dengan Ustaz Mi? Baik. Sebelum kita belajar, jom Ustaz Mi bagi adik-adik tengok dulu, layan dulu video ni dan sama-sama kita teka apakah pembelajaran kita pada kali ini. Jom. Zas. Apa macam semua orang lari ni ya? Kanda, mari kita pulang. Nanti dululah, Kanda nak bagi sedekah kepada orang miskin ni lah. Ali! Ya Ali, Ali, apalah kamu ni berdua sudah tak mau datang-datang lagi ke rumah aku lah. Isteri aku pun sudah rindu dengan kamu berdua. Tak apalah, ini malam aku adakan kenduri Engkau datang berdua. Nursia? Baik. Ini malam nanti saya datang. Ini malam saya datang. Jangan lupa ya Nursia, jangan lupa ya. Ya Kak, baik. Dah tengok tadi? Tu filem apa tu? Pandai pun filem. Ya Ali Baba, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali Baba. Kan mesti dah hafal lagi tu kan. Itulah filem Ali Baba Bujang Lapuk. Tapi bukan itu yang Ustaz Mi nak minta adik jawab soalan Ustaz Mi. Adik-adik kena jawab soalan Ustaz Mi berkaitan dengan salah satu part daripada filem tadi. Kaitkan apakah yang Ustaz Mi nak ajar pada kali ni? Cepat teka. Sedekah kurang tepat. Memang sedekah, dia sedekah, tapi kurang tepat. Dia sedekah kat mana tu? Ya, depan orang ramai. Betul, depan orang ramai. Kalau kita sedekah depan orang ramai, itu tandanya apa? Pandai, menunjuk-nunjuk. Kalau kita sedekah, menunjuk-nunjuk. Itu nak dekat lah tu, tajuk tu. Sedekah menunjuk-nunjuk. Pandai tak ikhlas. Itulah tajuk yang kita akan belajar pada kali ini, iaitu ikhlas dalam kehidupan. InsyaAllah pada kali ini Ustaz Mi nak bawa adik-adik menelusuri apakah maksud ikhlas. Adik-adik tengok di paparan Ustaz Mi ni. Ini adalah tadi tu menunjuk-nunjuk di zaman ataupun di era Ali Baba Bujang Lapuk. Zaman sekarang pun ada menunjuk-nunjuk. Macam mana? Nak tahu macam mana? Tengok di paparan ni. Di belakang ni, di paparan ni, ini adalah menunjuk-nunjuk di akhir zaman. Kita ada phone, kita selfie, kita buat benda baik. Allahu Akbar. Pergi Mekah, pergi buat umrah, selfie. Bagi sedekah, selfie. Bagi baca Quran, selfie. Semua benda baik yang kita buat, kita tunjukkan dekat orang. Allahu Akbar. Nak tahukah apa kesan dia? Nak tahukah apa kesan dia? Kesan dia, pahala kita habis. Pahala kita habis. Sebab sedekah itu, kata kuncinya, ataupun bukan sedekah, apa tu, ikhlas itu, kata kuncinya ialah menyembunyikan semua amal ibadah kita sebagaimana kita sedaya upaya menyembunyikan aib-aib yang kita ada. Itu kata kunci. Sedekah ni, sedekah lagi. Ikhlas ni ialah kita sembunyikan amal ibadah kita sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Nanti kita akan tengok maksudnya. Sebelum tu, pergi ambil buku adik-adik. Kita tengok di dalam buku teks kita, KSSM tingkatan 1, bahagian hadis, tajuknya ikhlas dalam kehidupan. Jom tengok, kemudian kita baca doa dan kita terus belajar. Jom. Alhamdulillah adik-adik.
syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey Adik, hari ni kita akan belajar. Tajuk kita ialah tajuk tingkatan 1 bidang hadis, pelajaran ke-11. Tajuknya ikhlas di dalam kehidupan. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini Adik-adik iaitu apa yang kita akan belajar pada kali ini, ataupun di akhir pembelajaran adik-adik dapat apa yang adik-adik kena kuasai, apa yang adik-adik kena ingat. Apa dia? Yang pertama, maksud hadis. Okay. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ikhlas. Cek balik diri itu, ikhlas ke tak? Tengok ciri-ciri dia. Yang ketiga, perbezaan ikhlas dengan sum'ah, riya dan ujub. Ini lawan dia. Lawan kepada sifat ikhlas ada 3. Sum'ah, riya dan ujub. Kita tengok nanti. Tengok sama-sama ya. Jangan ada pula nanti. Yang keempat, kepentingan ikhlas. Kenapa ikhlas ni penting? Yang kelima, pengajaran hadis. Yang keenam, macam biasa adik-adik, kita akan jawab soalan kuis pengukuhan, InsyaAllah. Dah sedia nak jawab? Tunggu kejap. Kita belajar dulu, lepas itu jawab. Sebenarnya dah boleh jawab pun. Tengok di deskripsi, tekan, boleh jawab terus. Tapi apa pun, jom kita belajar dulu. Mudah-mudahan kita dapat jawab markahnya 100%. Nak tak? Okey adik-adik, yang pertama kita baca dulu hadis. Ambil berkat dulu. Kita baca hadis, kemudian kita tengok maksudnya satu persatu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa maksudnya? Sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatnya. Okey. Kemudian yang ketiga ni, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Diterima dan diberi ganjaran. Wa man kanat hijratuhu, yang keempat ya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan dunia yang ingin diperolehnya, ia akan mendapatnya. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ni kuat. Jadi disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sahih. Sebab tu hadis ni menjadi dasar kepada ibadat-ibadat kita. Iaitu setiap ibadat kena dengan niat. Tengok kita semayang, kan ada niat. Niat tu kat mana? Di dalam hati. Mayang subuh, sholli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Kita baca tu lafaz, niat tu kena dalam hati. Angkat takbir sahaja aku semayang fardhu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Nampak? Jadi innamal a'malu binniyat. So hadis ni. Okey. Sekarang kita tengok apa maksud ikhlas. Ikhlas dari segi bahasa adik-adik berasal daripada perkataan akhlasa, yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula adik-adik, semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharap keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Maknanya memang solid, aku buat kerana Allah. Tu semayang kenapa tu? Sebab Allah Ta'ala suruh aku semayang lah. Baru nampak Allah. Tu semayang kenapa? Sebab kalau aku semayang, mak aku bagi upah. Dah pasal upah pula. Tu beza kan? Beza. Tu kenapa puasa tu? Sebab ayah kata kalau puasa
kita puasa 30 hari, cukup 30 hari, satu hari RM1, 30 hari RM30. Jadi kalau puasa 30 hari dapat RM30. Itu ikhlas tak? Tak ikhlas. Sebab dia puasa bukan untuk Allah. Dia tak jawab aku puasa ni sebab Allah Ta'ala suruh, sebab tu aku puasa. Dia tak jawab macam tu. Dia jawab kalau aku puasa 30 hari, aku dapat RM30 yang aku bagi duit raya. Jadi sebab nak dapat RM30, puasa 30 hari. Nampak tak? Tu ikhlas. Jadi ikhlas ni mesti solid pada Allah. Tak ada nak dapat RM30 ke, tak ada lepas mak marah ke, tak ada lepas orang kata ke, tak ada. Ikhlas ni buat memang solid untuk Allah. Baik. Ini ada kaitan dengan video Alibaba Bujang Lapuk tadi tu. Alibaba Bujang Lapuk. Apa dia? Orang ikhlas akan berusaha menyembunyikan amalan kebaikan tadi. Yang tadi tu, yang Ustaz Mi tanya tadi tu, dia buat depan orang ke dia sembunyi? Dia buat depan orang tengah pekan ke tu. Semua orang tengok, semua orang tahu, semua orang mungkin memuji dia sebab dia terlalu dermawan. Curah-curah je duit, curah-curah dia. Duit banyak. Tapi tunjuk ke orang, dia tak sembunyikan. Ikhlas tu? Ya, tak ikhlas. Sebab dia dah tunjukkan kebaikan daripada orang. Orang yang ikhlas, dia sedaya upaya menyembunyikan amalan kebaikan yang dilakukan, sebagaimana menyembunyikan keburukannya daripada diketahui umum. Nampak tak adik-adik? Inilah ikhlas. Macam mana kita sembunyikan perkara buruk yang ada kat kita ni, kan? Macam itulah kita jaga ikhlas ni. Berusaha daya upaya jangan beritahu orang. Apa saja buat benda baik. Tak payahlah cerita aku semayang malam tadi. Tak payah cerita hari ni aku puasa tau, aku tak boleh makan. Tak payah cerita, senyap je. Kalau orang tanya, cakap je dah makan. Tak makan lagi ke? Dia dah makan. Tak apalah, aku dah makan dah tadi. Makan bila? Waktu sahur. Tak tipu juga. Kan? Tak payah cerita. Pergi umrah ke, tak payah cerita. Kita buat umrah bukan senang. Dah cerita-cerita ke orang, hilang pahala tu. Aku kesan kalau kita tak ikhlas. Kita cerita ke orang. Tu nanti akan masuk. Nanti Ustaz Mi cerita. Okey, kunci ilmu. Ini ada kaitan dengan hadis kita tadi. Hadis kita tadi yang cerita yang tadi tu, dia kata apa? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin. Yang kat sini, awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Siapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya. Ni dia ada kisah di sebalik hadis ni. Maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Cerita apa tu? Cerita kisah seorang lelaki yang dikenali sebagai Muhajiru Ami Qais, yang ingin meminang seorang wanita Ummu Qais. Dia nak pinang Ummu Qais ni. Muhajiru Ami Qais nak pinang Ummu Qais. Tapi Ummu Qais ni dia kata apa? Perempuan tersebut enggan mengawininya. Aku tak nak kahwin dengan kamu. Kecuali lelaki itu berhijrah ke Madinah. Kalau kamu hijrah ke Madinah, baru aku kahwin dengan kamu. Akhirnya lelaki itu berhijrah dan mengawini perempuan tersebut. Okey, dia lakukan hijrah. Tapi dia dapat tak pahala hijrah tu? Dia tak dapat. Sebab dia buat hijrah bukan kerana Allah. Dia buat hijrah sebab dia nampak perempuan tu. Aku nak kahwin dengan dia. Bila aku nak kahwin dengan dia, macam mana cari sekalipun, apa pun aku akan buat. Melintang, membujur lalu melintang patah. Macam ayat-ayat cinta lah. Lautan api sanggup kurunangi. Allah, setakat nak hijrah tu aku boleh buat lah. Bukan nak berenang lautan api. Tu contoh lah adik-adik. Tapi dia dapat tak boleh hijrah tu? Tak dapat. Dia dapat perempuan. Jadi cinta ilahi, cinta sejati. Cinta perempuan ni membawa kecewa je. Sebab perempuan ni tak kekal. Manusia ni tak kekal. Yang kekal dengan kita sampai kita masuk syurga tu Allah. Okay dia? Tak payah ceramah lah, nanti tak habis. Okey, baik adik-adik, kita teruskan lagi nombor 3. Ciri-ciri orang ikhlas. Sekarang adik-adik tengok diri adik-adik. Adakah aku termasuk di kalangan orang yang ikhlas? Yang pertama, ada tak pada diri adik mengharapkan ganjaran pahala di akhirat? Aku semayang sebab aku nak dapat pahala, sebab Allah Ta'ala suruh dan aku dapat pahala. Kalau pahala solat berjemaah dapat 27 darjat. Dia harapkan daripada Allah. Dia tak mengharapkan daripada manusia. Dia tak mengharapkan macam tadi Ustaz Mi cerita 30 ringgit.
Sebab puasa 30 hari, dia tak mengharapkan pujian daripada orang ramai. Yang dia harapkan ialah pahala di akhirat. Ada tak dalam diri adik? Kalau ada, adik-adik ikhlas. Yang kedua, tak menghiraukan kejian manusia. Dia tak heran pun orang cakap apa dekat dia. Sebab tu ikhlas ni dia salah satu daripada, orang kata, ubat stres ni ikhlas. Kalau orang kata macam-macam kat kita kan, apalah kamu ni tunjuk bagus lah, apalah kamu ni nak cakap kamu ni hebat sangat lah, apalah kamu ni nak tunjuk kata kamu ni antara pekerja yang rajin lah, orang hina kita, orang kata tersindir kita kan. Tapi kalau kita kata aku buat untuk Allah, aku buat untuk Allah, jadi biar untuk Allah, aku kisah apa orang kata apa, jadi aku buat tu untuk Allah, biar Allah Ta'ala yang balas. Kalau manusia keji aku, yang balas tu malaikat. Tu ada hadis tu, bila orang marah kita, orang keji kita, malaikat akan jawab balik kejian tu. Jadi jangan risau adik-adik, Allah Ta'ala bersama dengan kita selagi mana kita ikhlas. Terus buat baik, insya-Allah Allah Ta'ala bersama dengan kita. Itulah ubat stres. Okay. C, sentiasa bersabar dalam kehidupan. Orang yang ikhlas ni dia sabar banyak. Sebab orang ikhlas ni dia peringkat tinggi. Mukhlisin, orang panggil mukhlisin. Orang ikhlas ni dia tinggi. Dia satu tahap, golongan yang tahap tinggi. Bila tahap kita tinggi di sisi Allah, maka ujian pun tinggi. Orang ikhlas ni dia tinggi di sisi Allah, lagi ujian lagi tinggi. Jadi orang macam ni dia kena banyak sabar. Tapi kalau adik-adik tak ada sabar tu, keikhlasan adik-adik tu jadi tercalar. Kenapa Ustaz Mi cakap macam tu? Sebab bila kita buat sesuatu kebaikan, tiba-tiba orang tak hargai kita. Kita buat baik dekat dia, tiba-tiba dia tak balas kebaikan tu. Bila buat macam tu, kita nak mengungkit balik. Dulu aku buat baik dengan kamu, sekarang kamu tak balas pun. Kita kan ada satu di situ tercalar. Tercalar tu kita tak sabar. Kita nak orang buat baik dengan kita, dia kena balas kebaikan. Tu tak sabar. Biar kita buat baik dengan orang dan lupakan kebaikan yang kita buat. Tapi orang buat baik dengan kita kena ingat. Ingat adik. Okay, D, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Dah Ustaz Mi cakap tadi, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Buat baik orang jangan ingat dah. Kemudian E, sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Buat tu untuk dapat redha Allah. F, tidak mengharapkan pujian manusia. Buatlah, jangan harap pujian manusia. Bila harap pujian manusia ni, kita akan jauh daripada Allah dan kita akan orang kata apa, kita punya pahala tu hilang begitu saja. Okey, ini ada cerita tapi Ustaz minta nak cerita dah dekat sini panjang sangat. Okey, G, istiqamah melakukan kebaikan. Baik adik-adik. Seterusnya, istiqamah ni maksudnya berkekalan adik-adik. Jangan lupa pula, nanti tak tahu tak tahu pula nanti. Istiqamah ni berkekalan, maksudnya dah buat tu maintain. Buat solat berjemaah setiap hari kat masjid, maintain terus. Puasa sunat, maintain terus. Tolong mak ayah, maintain terus. Tolong cikgu, maintain terus. Berkekalan tu dipanggil istiqamah. Baik, itu adalah ciri orang-orang ikhlas. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri-ciri orang ikhlas. Ada tak kat adik-adik tu? Ada? Salah satu ke semua? Semua? Hebat tu. Itu nanti kena uji banyak tu. Tak apa adik-adik, sabar. Okey, Assalamualaikum. Okey, yang keempat, perbezaan ikhlas dengan riak, sum'ah dan ujub. Okey, ini lawan kepada sifat ikhlas adik-adik. Ini kena ingat sebab selalu masuk dalam exam. Sifat berlawanan dengan ikhlas ada 3. Yang pertama, riak. Kita kenal dulu sifat-sifat jahat ni. Yang kalau ada ni, dia rosakkan kita punya pahala. Bukan setakat rosak, kosong terus. Hari akhirat tak ada pahala tu. Kita ingat banyak dah pahala kita buat, rupanya tak ada. Okey, yang pertama, riak. Riak ni apa? Melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji orang lain. Allah Akbar, habis pahala kita adik-adik. Macam cerita tadilah, sedekah kan, bagi wang emas, baling. Cerita tadi yang Ali baba tu kan, yang dia tengah baling duit tu, dia tunjuk ke orang dengan harapan pujian orang. Nak dipuji kan, bagusnya kamu ni selalu tolong cikgu. Itu tujuannya. Bagusnya kamu ni duduk depan selalu selalu duduk depan bila solat, duduk depan. Itu tujuannya. Baguslah kamu ni selalu bagi sedekah. Mana orang tak nampak, saja tunjuk. Tengok ni, RM5, ni tabung ni, tengok RM5. Dia bubuk. Orang tengok, ya Allah. Tu nampak sangat riak je tu.
Kalau semayang kat depan sekali, nak tunjuk kata dia semayang banyak. Tu riak. Jadi kata kuncinya menunjuk-nunjuk. Untuk dilihat orang. Ambil pelik je, menunjuk-nunjuk. Nak tunjuk kebaikan pada orang. Bila tunjuk kebaikan dipanggil riak. Yang buat adik-adik, pahala adik-adik akan hilang. Begitu saja. Okey, yang kedua, sum'ah. Sum'ah ni apa? Sum'ah ini ialah memberitahu manusia amalan yang dilakukan untuk mendapat sesuatu ganjaran. Sesuatu ganjaran ni pujian lah. Pujian boleh, mungkin selepas tu orang tu belanja dia makan, apa-apa bersebab bukan untuk Allah, dia bagi tahu orang. Contoh macam ni, kita duduk sebelah kawan, kita tengok kawan kita macam ngantuk aja. Kamu ni kenapa ngantuk sangat ni? Nampak macam ngantuk je. Pagi-pagi dah nak tidur. Semangatlah belajar. Aku bukan apa, padahal dia buat ngantuk. Aku bukan apa, semalam kan aku tak tidur malam. Buat apa, main game? Tak, mana ada aku main game malam tadi. Malam tadi aku main tahajud. Main tahajud ni kan kita dekat dengan Allah. Jadi saya semayang. Semayang tahajud tu lama. Rasa rindu lah dengan Allah ni. Sayang lah dengan Allah ni. Jadi lama lah. Sujud lama, rukuk lama, baca Quran pun banyak. Jadi semalam tak tidur lah. Start pada pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi. Kawan dia terkejut. Kawan dia kata kan. Nampak? Dia bagi tahu ke tak tu? Ya, dia bagi tahu. Dia bagi tahu dia bangun malam, bagi tahu dia baca Quran banyak, sujud lama, dia bagi tahu. Bila bagi tahu, kata kunci untuk sum'ah, bagi tahu orang. Bila bagi tahu orang, tu sum'ah lah tu. Tak payah cerita. Simpanlah. Biarlah amalan kita tu kita dengan Tuhan je tahu. Tak payah bagi tahu orang. Tak payah bagi tahu lah. Semalam kamu tahu tak, pukul 3 pagi tu bunyi kilat tu kuat tu. Aku tak tahu pun. Itulah kamu. Semalam aku tahajud semalam. Kan? Aku tahajud, waktu tahajud tu bunyi. Kamu tak tahajud. Cuba kamu tahajud. Kamu dengarlah macam mana aku tadi. Bagus kamu main tahajud. Ya, aku tahajud tiap-tiap malam aku tahajud. Allah. Memang tak ada pahala dah tu. Samalah amalan lain buat adik-adik. Adik-adik puasa jangan bagi tahu orang. Adik-adik buat haji jangan bagi tahu orang. Adik-adik buat umrah jangan bagi tahu orang. Jangan bagi tahu orang. Biarlah kita dengan Tuhan je tahu. Mudah-mudahan pahala kita tu kekal kat situ. Itulah timbangan untuk beratkan mizan kita nak masuk dalam syurga. Baik adik-adik, yang ketiga, ujub. Ujub ni pula bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri. Macam-macam lah. Bangga yang ada pada diri. Kalau orang tu cantik, dia bangga. Macam mana cara orang bangga dengan kecantikannya? Macam mana adik? Pandai pun. Apa dia? Tangkap gambar muka, lepas tu bubuh dalam Facebook. Tangkap gambar muka, tunjuk dekat Insta. Tangkap gambar muka, tunjuk. Tujuan apa tu? Makeup je cantik tu kan. Makeup je cantik. Tujuan apa? Wah, cantik lah sis. Wah, cantik lah. Wah, cantik lah. Boleh jadi model lah. Wah. Pak, nampak? Kita tunjukkan kecantikan kita, bangga dengan kecantikan kita. Lepas tu datang pujian orang. Nampak? Bukti kita bangga. Apa tujuan letak gambar cantik-cantik dalam Insta? Apa tujuan letak gambar cantik-cantik dalam Facebook? Apa tujuan? Kan? Nak bangga. Bila orang puji, banggalah. Allah. Itu pun susah nak faham. Dah kena kan? Deep lah ustaz. Nak buat macam mana? Kenalah tajuk kita. Untuk ustaz juga. Untuk ustaz sendiri pun dapat juga manfaat yang sama. Itu dari sudut kecantikan. Belum lagi sadu-sadukan diri kan. Main gym lah apa semua, badan besar-besar kan. Apa tujuan tu? Bila buka baju tayang ke orang, apa tujuan tu? Nak bangga. Itu satu. Untuk badan sadu. Itu yang kalau dekat dengan adik-adik, macam adik-adik pandai kan. Orang pandai. Kita orang puji. Wah, best lah kau. Tiap kali periksa dapat A. Adik-adik jawab apa? Tengoklah anak siapa, bapak aku doktor, mak aku doktor, mestilah aku pandai. Nampak? Wujud. Datang bangga diri. Habis pahala. Kita tolong-tolong orang apa semua kan. Tolong-tolong tu apa tujuan? Supaya nak banggakan diri, kata aku pandai. Datang rasa bangga di atas apa pun kebanggaan yang ada pada diri kita, kelebihan yang ada, baik dari pandai, daripada cantik, daripada badan sado. Apa lagi kelebihan? Kekayaan. Kita ada kekayaan, kita bangga dengan kekayaan kita. Apa lagi kita bangga? Bangga dengan kereta besar mewah kita. Apa lagi kita bangga? Bangga dengan rumah besar kita. Apa? Semua bangga ni dipanggil wujud.
Jadi hati-hati. Dengan ujub ni, pahala kita akan hilang. Jadi 3 benda ni adik-adik kena study. Riak, sum'ah, ujub. Tengok pada diri kita, kalau ada, buang. Buang. Kalau ada adik-adik, buang. Sebab apa? Nanti hari akhirat adik-adik tak dapat pahala-pahala yang adik-adik buat. Kan ada satu hadis Nabi yang besar yang cerita pasal 3 orang. Yang pertama, orang yang sedekah banyak. Kan? Orang yang sedekah banyak. Sedekah banyak, lepas tu bila hari akhirat dia nampak pahala dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata, dengan nikmat yang aku bagi, apa kamu buat? Aku derma pada orang. Allah Ta'ala kata apa? Kamu tipu. Kemudian orang ni di antara orang yang paling awal masuk dalam neraka. Sebab apa? Dia sedekah untuk, Allah Ta'ala kata apa? Aku tahu dalam hati kamu, kamu sedekah tu untuk mendapat pujian orang, supaya engkau digelar dermawan. Allah. Yang kedua, orang yang alim, orang yang mengajarkan Quran. Kan? Allah Ta'ala, dengan nikmat yang aku bagi, apa kamu buat? Aku mengajar ilmu, aku mengajar Quran. Tidak, kamu bukan buat semua tu. Kamu belajar tu semua bukan niat untuk aku. Kamu belajar tu semua untuk digelar sebagai ulama, digelar sebagai ilmuwan. Masuk neraka. Orang yang kedua. Yang ketiga, orang yang syahid di sisi Allah. Orang yang syahid di sisi Allah macam mana? Orang yang syahid ni, dia kata, dengan nikmat yang aku bagi, kata Allah, apa kamu buat? Dia kata, aku berjuang di jalan Allah. Tipu, aku tahu dalam hati kamu. Kamu pergi berjuang tu semata-mata untuk bila kamu mati, kamu digelar sebagai pahlawan. Nak gelaran. Bukan untuk aku, nak gelaran. Nak gelaran dermawan, nak gelaran ulama, nak gelaran syuhada, pahlawan. Habis pahala. Hati-hati adik-adik ya. Okey adik-adik, kepentingan ikhlas. Kepentingan ikhlas yang pertama, dapat keredaan Allah. Ini tak ada masalah, adik-adik semua boleh faham. Yang kedua, terhindar daripada hasutan syaitan, diangkat martabat oleh Allah, amal ibadat diterima oleh Allah, doa akan dimakbulkan oleh Allah. Hebatnya ikhlas ni. Nampak? Semua ni hebat. Nombor 1, Allah Ta'ala redha. Bila Allah Ta'ala redha, hidup kita akan bahagia adik-adik. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dunia, urusan kita mudah. Akhirat, kita masuk syurga. Kemudian, terhindar daripada hasutan syaitan. Orang ikhlas ni, syaitan tak boleh makan. Dia memang dah semayang tu untuk Allah. Jadi bila semayang untuk Allah, bayang kan, dia tak heran tau. Kan, orang syaitan datang kata, jomlah pergi main, jomlah pergi tengok TV, jomlah. Tak ada. Sebab apa? Dalam hati dia, aku rindu Allah, aku nak duduk dengan Allah, aku nak semayang, dan terus semayang. Syaitan pun tak boleh buat apa. Allah. Martabat di sisi Allah tinggi. Amal ibadat diterima Allah. Orang ikhlas, amal ibadat diterima Allah sebab dia buat untuk Allah. Dan doa dimakbul oleh Allah. Ini mahal. Orang yang ikhlas, carilah orang yang kita betul-betul kenal dia ikhlas. Datang jumpa dia, minta didoakan kita, insya-Allah makbul. Sebab dia dengan Allah sangat dekat. Baik adik, pengajaran hadis. Ni pun tips. Pengajaran hadis macam biasa, kita gunakan kaedah PIH, pendahuluan, isi dan huraian. Baik, pendahuluan jangan ubah. Okey, pendahuluan dia ialah umat Islam atau kita hendaklah. Ni pendahuluan. P ya, pendahuluan. Boleh guna umat Islam hendaklah ataupun kita hendaklah. Okey, apa dia? Isi dia, berniat kerana Allah dalam setiap amalan. Ayat sambung dia, guna kaedah akronim tadi. Suka, S supaya, A agar, U untuk, K kerana, A agar. Jadi di sini dia gunakan agar. Agar apa? Mendapat keredaan Allah. B, meyakini bahawa Allah akan memberikan ganjaran kepada hambanya yang ikhlas. C, melakukan ibadat dengan ikhlas agar, guna kaedah tadi kan, agar apa? Huraian dia, ibadah kita diterima oleh Allah. Yang terakhir, umat Islam ataupun kita hendaklah, ini pendahuluan, menjauhi, ni C, menjauhi sifat riak dan ingin menunjuk-nunjuk. Guna kaedah tadi, guna agar apa? Huraian dia tidak sia-sia. Alhamdulillah adik, selesailah pengajaran hadis. Sekarang kita tengok soalan kebat. Okey, dah sedia soalan kebat? Baik. Macam mana biasa soalan kebat? Ingat sekali lagi, tolong ulang. Okey, bagus. Ulang. Isi huraian lengkap, kesimpulan untuk dapat berapa markah? 4 markah. Jadi adik-adik, sifat ikhlas menyebabkan seorang itu bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara dengan niat kerana Allah. Sebagai seorang murid, adik-adik, sebagai seorang murid, bagaimanakah cara anda mengikhlaskan diri dalam menuntut ilmu? Macam mana adik-adik nak ikhlaskan diri adik-adik dalam menuntut ilmu? Macam mana? Okey,
Macam mana biasa? Bila sebut bagaimanakah adik-adik, bila sebut bagaimanakah, dia sebut pula cara. Senanglah kerja kita. Okey, bila sebut perkataan bagaimanakah, jadi adik-adik kena ingat bila bagaimanakah, adik-adik kena letakkan cara untuk isi. Jadi cara apa adik-adik? Caranya, saya akan sentiasa bersabar menghadapi sebarang kesusahan dalam menuntut ilmu. Ini cara untuk ikhlas diri dalam menuntut ilmu. Yang ni cadangan jawapan Ustaz ni lah. Okey, untuk mudahkan adik-adik. Okey, kemudian untuk ayat sambung kita gunakan kaedah suka tadi. Pilih S ke U ke K ke A. S untuk supaya, A untuk kerana, A untuk agar. Adik-adik pilih S U K A. Okey, kat sini Ustaz Mi pilih kerana, K. Okey, kerana apa? Huraian. Huraian dia, Allah akan memberi ganjaran pahala kepada mereka yang sabar di akhirat kelak. Ini huraian. Dan last sekali, bukan last sekali, untuk yang ketiga, kita dah selesai untuk isi dan huraian. Yang ketiga, kita masuk kepada huraian lengkap. Huraian lengkap apa dia tips tadi? Ustaz Mia beritahu? Ya, tips dia, adik-adik pilih sama ada adik nak letak kesan ke, kesannya ke, contohnya ke, ataupun akibatnya. Di sini Ustaz Mi pilih kesannya. Kemudian fikir, Ustaz Mi letakkan huraian lengkapnya. Kesannya, saya tidak akan berputus asa untuk terus berusaha menuntut ilmu. Ni. Okey. Dan last sekali adik-adik, sebagaimana Ustaz Mi ajarkan tadi, untuk kesimpulannya, kita tak boleh ubah. Ni tips Ustaz Mi lah. Kalau boleh biarlah ini, lepas tu adik-adik isilah depan itu apa dia? Kesimpulannya, kita hendaklah. Yang ni kena kekal. Kesimpulannya, kita hendaklah. Okey? Kesimpulannya, kita hendaklah. Apa dia? Gunakan kaedah PIH, pendahuluan, isi, huraian. Jadi, P tadi pendahuluan, kita dah sebut tadi, jangan ubah, iaitu kesimpulannya, kita hendaklah. Ni pendahuluan. Isi, niatkan kerana Allah dalam menuntut ilmu. Ayat sambung Ustaz Mi pilih supaya. Menggunakan kaedah tadi ataupun tips tadi, suka. Nak pilih supaya ke, untuk ke, kerana ke, agar. Jadi Ustaz Mi pilih S, iaitu supaya. Supaya apa? Fikir, sambung ayat dia untuk huraian, supaya mendapat keredaan Allah di dunia dan akhirat. Jadi penuhnya macam mana? Saya akan sentiasa bersabar menghadapi sebarang kesusahan dalam menuntut ilmu, kerana Allah akan memberi ganjaran pahala kepada mereka yang sabar di akhirat kelak. Kesannya, saya tidak akan berputus asa untuk terus berusaha menuntut ilmu. Kesimpulannya, kita hendaklah niatkan kerana Allah dalam menuntut ilmu, supaya mendapat keredaan Allah di dunia dan akhirat. Alhamdulillah adik-adik. Last sekali adik-adik, latihan pengukuhan. Jangan lupa. Bawah ni tolong jawab supaya adik-adik lebih pandai, lebih cerdik, lebih mantap pengukuhan adik-adik dalam ilmu ini ataupun tajuk ini. Apa dia? Sila jawab soalan quiz Google Form di bawah bahagian deskripsi di bawah ni. Klik di bawah tu, ada 20 soalan quiz. Selamat jawab adik-adik dan tahniah semua. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi, ya, supaya kita dapat terus berhubung dan bersilaturahim serta semua yang menonton tak terlepas video Ustaz Mi pada masa akan datang, dan kita dapat lagi belajar bersama adik-adik. Itu yang Ustaz Mi harapkan, seronok betul dapat belajar mengajar dan belajar dengan adik-adik, sama-sama kita belajar. Ustaz Mi mengajar pun, Ustaz Mi pun dapat belajar juga. Alhamdulillah. Jadi rindu nak jumpa adik-adik lagi. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa adik-adik share juga ilmu ni ataupun video ini kepada rakan-rakan yang lain, guru-guru yang lain, supaya kita dapat manfaat, iaitu mengalirnya pahala daripada ilmu yang kita share. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, man dalla 'alal khair kafa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang, maka pahala itu akan mengalir juga pada dia. Allahu Akbar. Jadi adik-adik tolong share, like dan jangan lupa komen supaya kita punya hubungan semakin hari semakin kuat. Kan? Nak tanya apa, tanyalah. Doakan Ustaz Mi ada kesempatan untuk jawab dan sama-sama kita dapat bersilaturahim lagi. InsyaAllah adik, setakat tu dulu daripada Ustaz Mi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.